Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas Fardhu Ain ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam pelajaran sirah Nabi, iaitu kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita akan sambung pengajian kita lah. Hari itu kita dah cerita serba sikit tentang silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah atas dan juga di sebelah bawah, dan juga isteri-isteri Rasulullah. Siapakah isteri dia, siapakah anak dia, siapakah cucu dia. Jadi kita kena tahulah, sebab Rasulullah ni kita ada kata kita kasih kepada Nabi, kita ada kata kita kasih kepada Rasulullah, tapi kita tak tahu pun. Kita banyak benda yang kita tak tahu tentang Nabi. Cuba kita tanya diri kita, kan? Apa yang kita tahu tentang Nabi Muhammad? Kan? Apa yang kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya diri kita, apa sunnah Nabi yang kita dah buat? Kan? Apa sunnah Nabi yang kita dah buat? Kalau tak ada, macam mana kita mengaku kita kasih kepada Nabi? Kan? Sunnah Nabi pun kita tak buat, kita tak berusaha untuk buat sunnah Nabi. Sepatutnya kita kena rasa sedih. Sebab apa? Sunnah-sunnah Nabi ni kalau kita buat, kita akan mendapat syafaat daripada Nabi lah. Kan? Kalau kita buat sunnah Nabi ni, banyak sangat kelebihannya. Kan? Kalau kasih pada Nabi, kita kena buatlah apa yang Nabi suka, makan apa yang Nabi suka, ikut apa yang Nabi cakap. Kan? Tu kalau kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sambung pengajian sirah. Sirah ni apa? Cerita tentang sejarah hidup Nabi lah. Kan? Hari tu kita dah cerita silsilah, kan? Silsilah tu kita ambil daripada buku lain lah, kan? Daripada kitab lain. Jadi ini kita sambung. Hari tu kitab Khulasah ni kita cerita tentang wafatnya Sayyidatina Khadijah, dan Rasulullah sedih dan Rasulullah berkahwin dengan Saudah dan juga Aisyah. Jadi hari ini kita akan cerita pula kewafatan Abu Talib. Siapakah Abu Talib ni? Abu Talib ni merupakan bapa saudara Nabi yang menjaga baginda setelah daripada wafatnya, kematian, setelah daripada kematian datuk dia, kan? Rasulullah, mak Rasulullah wafat dulu, kan? Kemudian datuk dia wafat. Selepas datuk dia wafat, baginda duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni sangat sayang kepada Nabi. Siapa Abu Talib ni? Bapa saudara dia lah, kan? Jadi boleh rujuk. Kita dah bincang dah benda ni, dah cerita dah dulu. Dalam video ni dulu kita dah cerita siapakah Abu Talib, kan? Kemudian selepas sebulan dari kewafatan Sayyidatina Khadijah, selepas sebulan Sayyidatina Khadijah wafat, kan, Abu Talib pula meninggal dunia. Bapa saudara, mula-mula isteri Rasulullah meninggal dunia, kemudian bapa saudara pula yang meninggal dunia. Bapa saudara dia ni macam pak dia sendirilah. Sebab apa? Sebab dia jaga dia, kan? Dan Abu Talib ni juga menyayangi Rasulullah lebih daripada dia sayang anak dia lagi, kan? Entah mana, wallahu alam macam mana. Sangat sedih lah. Nabi sangat sedih di atas kematiannya, di atas kematian Abu Talib ni, kan? Nabi sangat sedih. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Pada tahun kewafatan Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah tu dinamakan tahun tu sebagai tahun kesedihan. Sebab apa sampai letak nama tahun tu? Sebab Rasulullah, kan? Siapa Rasulullah ni? Sayyidina, kan? Penghulu kita. Jadi eloklah buah nama tu dengan apa yang berlaku dekat dia. Tu sejarah, kan? Kerana Nabi kehilangan. Sebab apa? Sebab Nabi kehilangan isteri dan bapa saudaranya tadi, kan? Abu Talib mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni dia percaya pada apa yang Rasulullah bawa. Maksudnya dia percaya kepada ajaran Islam, kan? Tetapi beliau tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah. Maksudnya dia percaya Allah itu Tuhan yang patut disembah,
Kemudian dia percaya juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Dia percaya, cuma dia tidak mengucap dua kalimah syahadah saja. Kan? Walaupun di saat penghujung hayatnya, sampai ke hujung hayat dia tu, waktu dia nazak tu, Rasulullah ada dengan dia dan Rasulullah ajar dia mengucap, tapi dia tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah. Sebab apa dia tak mahu mengucap dua kalimah syahadah? Kerana takut dimalukan oleh kaum Quraisy. Dia berlawan lah, nak cerita Rasulullah cakap dekat bapa saudara dia, mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun la ilaha illallah, tak tahulah lafaz yang mana satu kan, tapi dia mengajar suruh ucap dua kalimah syahadah lah kan. Yang di sebelah sana kata janganlah nak tinggal kat agama nenek moyang kita ni kan. Orang Quraisy pun pujuk juga kan, ada lah orang Quraisy kan, adik-beradik dia lah kan, pak menakan Nabi juga kan. Dan ada juga yang lain lagi kan. Jadi dia tidak mengucap dua kalimah syahadah di penghujung hayat dia, tak mengucap dua kalimah syahadah lah kan. Dan Allah SWT menurunkan ayat berkenaan peristiwa ini. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran dengan peristiwa ni. Peristiwa apa? Peristiwa kematian Abu Talib ni. Nabi kasih sangat ni dekat Abu Talib ni. Jadi sedih sangat lah kan. Jadi Allah pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi macam mana? Innaka la tahdi man ahabbab. Allahumma salli. Salah. Ustaz baca sekali lagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini firman Allah SWT di dalam Al-Quran, surah Qasas ayat 50-56. Jadi boleh dapatkan di sana lah. Kalau nak rujuk lagi tentang ayat yang turun ni, tapi ayat ni turun ketika Rasulullah sedang bersedih tentang kematian Abu Talib kan. Maksudnya, maksud ayat yang Ustaz baca tadi sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang kamu kasihi, tetapi Allah sahajalah yang dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi maksudnya kita ni tak dapat bagi hidayah dekat siapa-siapa, tetapi Allah saja yang dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia nak. Ni mula-mula dia sebutkan Rasulullah lah, tapi ayat ni kita boleh guna untuk diri kita kan. Jadi Allah sebut benda ni, sebut perkataan ni, kata kat Rasulullah, dia tidak beriman itu, Abu Talib tu tak beriman tu bukan sebab dakwah kamu tidak berjaya, tetapi tidak beriman tu dengan sebab Rasulullah, dengan sebab Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Jadi dia tak boleh lah, tak boleh, tak dapat mengucap dua kalimah syahadah tu, tak dapat kan. Semoga Allah meringankan siksaan ke atas Abu Talib dan kaum kerabat baginda yang lain kan. Jadi mudah-mudahan Allah meringankan siksaan kepada Abu Talib, sebab Abu Talib ni lah yang menjaga Rasulullah dan melindungi Rasulullah SAW kan. Jadi mudah-mudahan ringan ada kan. Okey, habis itu cerita tentang kewafatan Abu Talib. Jadi selepas itu kita masuk pula cerita Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni dia pun menyakiti juga kan. Tapi dia pun duk jaga lagi. Sebab apa? Sebab ada Abu Talib ni. Dia pun segan dengan Abu Talib sebab Abu Talib ni adalah pemimpin bagi kaum Quraisy kan. Jadi selepas kewafatan Khadijah dan Abu Talib, Quraisy bertindak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib ni, orang Quraisy ni jadi berani kan. Jadi berani. Depa pun menyakiti Rasulullah. Depa pun menyakiti Rasulullah. Buatlah Rasulullah. Mereka buat apa ni kat Rasulullah ni? Menyakiti macam mana ni? Mereka melemparkan tanah ke atas Nabi. Depa baling tanah dekat Nabi kan. Dan meletakkan najis binatang. Letak najis binatang kat Nabi. Bila ni depa letak najis ni dan juga baling batu ni
ketika baginda sedang solat. Ni sangatlah teruklah kita cerita ni. Kita tengah semayang, mana ada orang main lempar batu buh ni kan, tu pun tak semayang juga kan. Tak ada orang buh najis pun tak semayang juga kan. Tapi baginda Rasulullah SAW ni diletakkan najis di atas tempat semayang tu, atas tempat semayang ataupun atas dia lah kan. Tapi diletakkan pada Rasulullah lah, dilemparkan batu dan juga najis baling dekat Rasulullah SAW. Itu dia menyakiti Rasulullah. Dan depa ni juga, orang Quraisy ni juga pernah, kaum Quraisy yang jahilah ni juga pernah mencekik Nabi SAW sambil berkata, pernah cekik Nabi, sampai tahap tu lah, mencekik Nabi. Kamulah yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami satu Tuhan sahaja. Menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu Tuhan saja. Dia apa kata, dia marah lah sebab Nabi kata ajaran Nabi ni, ajaran Rasulullah SAW ni apa? Mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Maksudnya satu saja Tuhan. Jadi dia pun pegang kata antallazi turidu an taj'ala ilahatina ilahan wahida. Tu dia pun kata hang ni ke? Ni ustaz tukar bahasa Kedah lah kan. Mudah sikit nak faham. Hang ni lah yang nak bagi Tuhan kami jadi satu je kan. Kata hak kami ni bukan Tuhan. Tu depa marah sangat tu kan. Bukan kata buat benda ni, bukan kata Nabi duk rampas apa, cuma nak suruh kata Tuhan itu satu saja. Marah sangat. Ini yang orang paling marah sekali. Orang Islam diserang sekarang pun kerana inilah kan. Kerana inilah sebab apa? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar datang. Dah mereka ni cekik Nabi kan. Abu Bakar datang menghadapi mereka. Abu Bakar pun datang. Mai tengok mereka. Bukan mai tengok lah, mai lawan mereka lah kan. Beliau menyelamatkan Nabi dari penyiksaan mereka. Sayyidina Abu Bakar ni lah yang menyelamatkan Nabi daripada segala apa yang mereka ni buat ni, yang duk sakiti Nabi ni tadi kan. Beliau berkata kepada mereka, Abu Bakar kata kepada Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada Quraisy jahiliyah tadi, apakah patut kamu membunuh seorang lelaki semata-mata kerana dia berkata Tuhanku adalah Allah? Patutkah hampa ni dia bunuh seseorang ni sebab dia kata Tuhan aku adalah Allah kan? Patutkah kamu bunuh dia ni kan? Itu soalan dia. Soalan tu boleh kita pakai sampai sekarang. Patutkah bunuh seorang Islam kerana dia mengajak kamu untuk mengesahkan Allah, mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, patutkah bunuh kan? Mari kita sama-sama fikirlah kan. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Jadi kita akan sambung pada masa akan datang, insya-Allah, hijrah ke Taif. Wallahu alam. Assalamualaikum.